Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Farhan bin Kamarudin dalam Bual Bicara Astro Awani. Daun pegaga, buah bidara, ulam-ulaman enak dimakan. Bumi hijau harus dipelihara, anugerah terindah ciptaan Tuhan. Bual Bicara pada hari ini adalah berkaitan pembangunan lestari. Kita sedia maklum, kemajuan serta ekonomi yang maju dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada hari ini. Kegiatan tersebut dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Namun, sejauh mana pembangunan ini dapat menjamin kelestarian alam yang wujud di sekitar kita? Pada hari ini, kita bersama dengan 4 orang panel yang sangat hebat, sangat bijak dan kemas orangnya. Bersama dengan kita, Prof. Hafizul Muiz dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Tuan Ramadan dari Jabatan Alam Sekitar, Tuan Wakiuddin dari NGO Alam Sekitar dan Dr. Badrul Amin dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, kita mulakan dengan sesi yang pertama, iaitu kita bertanyakan kepada Prof. Baik Prof, boleh Prof terangkan kepada kami serba sedikit berkaitan pembangunan lestari ini dari segi ilmiahnya. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya nak berterima kasihlah kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya di dalam forum ni, dan saya dengan berbesar hati dapat berkongsi ilmu dengan pihak-pihak yang berkenaan lah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan definisi pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini saya boleh kata dia lebih dikenali sebagai pembangunan mampan. Pembangunan mampan yang boleh kata dia dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai Sustainable Development Goal. Ya, kalau ekonomi dia dipanggil SDG. Di mana matlamatnya ada kesemuanya ada dalam 17. Yang dikemukakan oleh PBB pada tahun 2015 untuk dicapai pada tahun 2030. Okey. Dalam 17 matlamat tu, salah satunya adalah yang pertama dia punya matlamat tiada kemiskinan. Tiada kemiskinan, yakni menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk di mana-mana. Yang kedua, kelaparan sifar, yakni menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik. Yang seterusnya, kesihatan baik dan kesejahteraan, yakni memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua dalam semua lapisan umur. Yang seterusnya, yang keempat, pendidikan yang berkualiti, yakni menjamin pendidikan yang menyeluruh serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Yang seterusnya, kesaksamaan gender, yakni lelaki dan perempuan, iaitu mencapai kesamarataan gender yang saya sebut tadi dan menguatkan, yakni meninggikan martabat seorang wanita tu. Yang seterusnya, air yang bersih dan bersanitasi, yakni memastikan pencapaian dan pengurusan air dan sanitasi kepada semua. Seterusnya, tenaga yang berpatutan dan bersih, yakni menjamin capaian kepada tenaga berpatutan dipercayai
dan moden kepada semua. Yang seterusnya yang ke-8, yakni pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi, yakni mempromosikan perkembangan ekonomi mampan dan menyeluruh. Macam pekerjaan yang penuh dan produktif. Dan pekerjaan tu layak pada semua. Okey, yang ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur, yakni membina infrastruktur yang kukuh ataupun mempromosikan industri yang menyeluruh dan mampan dan merangsang inovasi. Yang ke-10, mengurangkan ketidaksamaan, yakni mengurangkan ketidaksamaan tu pendapatan dalam dan sesama negara. Yang seterusnya nombor 11, bandar dan masyarakat mampan. Yakni bandar dan masyarakat lestari lah, mampan tu lestari ya. Yakni menjadikan bandar dan pertempatan manusia menyeluruh selamat kukuh. Yang seterusnya, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, yakni memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang lestari lah. Yang seterusnya 13, tindakan iklim, yakni mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim serta kesannya dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui. Terusnya kehidupan dalam air, yakni laut, sungai macam itulah. Kita memelihara dan menggunakan lautan, sungai sumber marin dengan cara lestari demi pembangunan lestari itu sendiri. Yang seterusnya kehidupan di darat, lebih kurang juga memelihara, menjaga, lepas tu dia menguruskan hutan secara lestari lah, secara baik, secara mampan, mengekang penebangan hutan, lebih kurang macam tu. Seterusnya membawa kepada keamanan, keadilan dan pertubuhan yang kukuh, yakni mempromosikan kepada masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan yang mampan, pembangunan yang lestari, yakni memberikan capaian keadilan kepada semua. Dan yang terakhir, kerjasama demi matlamat, yakni menguatkan cara pengalaman dan menggiatkan kerjasama antara bangsa demi pembangunan lestari atau mampan. Okey, itu sahaja yang saya dapat kongsi berkaitan dengan definisi pembangunan lestari. Okey, itu sahaja, saya serahkan kepada moderator. Baik Prof. Terima kasih Prof atas definisi serta ilmiah dan 17 konsep yang diketengahkan kepada kami pada hari ini. Mendengar daripada ilmiah, perkongsian ilmiah yang diberikan oleh Prof tadi, saya teringat dengan konsep rumah hijau dan pembangunan rumah hijau yang mungkin menjadi tanda tanya kepada masyarakat. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada wakil daripada Jabatan Alam Sekitar, Tuan, bolehkah Tuan menerangkan serba sedikit berkaitan konsep rumah hijau dan pembangunan rumah hijau yang membantu melestarikan alam sekitar? Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang menanyakan soalan yang sangat bagus dan sangat bernas ya. Okey, saya hari ini ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep rumah hijau ataupun pembangunan rumah hijau yang mampu atau yang boleh melestarikan alam sekitar. Saya teringat satu kata-kata dari Profesor Eric Weiner yang mengatakan hanya seketika pokok terakhir telah rosak dan ikan terakhir telah ditangkap dan sungai terakhir telah teracun, bahawa kita dapat menyedari wang tidak boleh dimakan.
Maksud di sini pepatah Eric Weiner yang ini dia mengatakan manusia akan sedar bahawasanya jika sumber bumi tidak ada lagi dekat dunia ni, maka apa yang kita boleh beli dan apa yang kita boleh buat. So wang, maksudnya wang adalah segala-galanya, namun wang tidak boleh membeli sumber. Jika ada wang, sumber tak ada, jadi tak ada gunanya wang. Okey, yang pertama saya ingin menerangkan tentang konsep rumah hijau ni. Yang pertama, ini mewujudkan struktur dan menggunakan proses yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Ya, ini manusia juga yang menentukan bagaimana kelestarian alam dapat dijaga. Ya, ini manusia atau diri kita sendiri yang menjaga kelestarian alam itu. Bagaimana kita untuk mengurangkan kadar pencemaran yang berlaku di bumi. Pepatah pernah mengatakan mencegah lebih baik daripada merawat. Ya, ini lebih baik kita mencegah sesuatu sebelum dia menjadi buruk. Apabila kita menjadi buruk, kita perlu merawatnya. Okey, seterusnya yang kedua, cara penggunaan konsep rumah hijau ini sebagai contohlah penggunaan solar. Penggunaan solar telah diperkuat kuasa di Malaysia sebagai sumber tenaga yang dibenarkan. Sebagai contoh di Selangor, di Johor telah menggunakan konsep rumah hijau ataupun pembangunan rumah hijau. Konsep rumah hijau ini ataupun konsep hijau ini yang ini tenaga cekap daripada matahari. Bagaimana ianya berlaku adalah daripada matahari dan memancarkan kepada sistem solar itu, dan dia membawa kepada tenaga daripada dalam rumah tu. Jadi dia dapat mengurangkan penggunaan elektrik. Okey, dan seterusnya kebaikan penggunaan solar ini dia dapat mencegah daripada alam sekitar rosak dan menjaga kesihatan dan juga dapat menjimatkan kos. Apabila elektrik yang banyak, kita boleh menggunakan sistem solar dan dapat mengurangkan kos yang akan kita tanggung di penggunaan elektrik. Okey, kesimpulannya keselesaan dan keselamatan bangunan hijau ataupun rumah hijau yang baik akan mempengaruhi kehidupan seharian penghuninya. Akhir kata, ayo semua bersatu hati selamatkan bumi sebelum Tuhan lebih murka. Kekal binasa besar bakal terjadi. Sekian daripada saya berkaitan dengan konsep penggunaan hijau. Baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian sebentar tadi, dan saya tertarik dengan cadangan dan konsep rumah hijau yang mana mengetengahkan penggunaan solar ini. Jika kita pandai untuk menggunakan dan memanfaatkan alam dengan sebaiknya, maka alam akan memberikan kita suatu kepuasan yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Dan seterusnya, saya ingin bertanya kepada NGO yang hadir pada hari ini, iaitu Tuan, boleh kami tahu apakah pelaksanaan dan apakah strategi yang digunakan pihak Tuan untuk memperkasakan pembangunan lestari ini? Persilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator iaitu Tuan Muhammad Farhan kerana memberikan soalan tadi. Yang dihormati Tuan Ramadan, Profesor Hafizul, Dr. Badrul Amin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya memulakan memberi jawapan, sudilah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Wakiuddin bin Muhammad Said, iaitu wakil NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan
iaitu yang diberi nama Pertubuhan Sahabat Alam Sekitar Malaysia ataupun nama pendeknya ialah SAS. Sebelum saya menerangkan secara terperinci tentang usaha-usaha kami bagi memperkasakan lagi pembangunan lestari ini, izinkan saya untuk menceritakan ataupun berkongsi apakah visi dan matlamat, apakah visi dan misi pertubuhan kami ini. Visi kami ini ialah membantu usaha kerajaan untuk memberikan idea dan memberikan penghayatan kepada masyarakat untuk apa? Untuk menyedarkan lagi kepentingan alam sekitar. Dan misi kami juga ialah memberikan sedaya upaya untuk apa? Untuk mencurahkan khidmat bakti dan memberikan pendidikan ataupun kesedaran kepada orang ramai. Jadi kita lihat dari sudut usaha daripada pertubuhan kami ini, iaitu yang pertama ialah SAS ini ataupun Sahabat Alam Sekitar ini ingin menubuhkan mini museum alam sekitar di setiap negeri. Bukan sahaja di sesuatu tempat. Matlamat kami ataupun matlamat kami yang paling tinggi ialah untuk meletakkan atau menubuhkan mini museum alam sekitar ini di setiap negeri dan mempamerkan bahan-bahan yang tidak digunakan. Kita ingin mempamerkan bahawa bahan-bahan yang tidak digunakan itu kita semula balik. Jadi seterusnya antara usaha kami lagi ialah kami ini NGO adalah ahli-ahli yang sedikit. Jadi kami ini membuka sukarelawan dan nama sukarelawan yang kami tubuhkan ini ialah My Squad SAS. Jadi My Squad SAS ini ialah boleh melibatkan ataupun orang yang boleh menyertainya ialah semua lapisan masyarakat. Tidak kira tua, muda, dewasa ataupun kanak-kanak. Semua boleh menyertainya. Tujuan untuk My Squad SAS ini ialah untuk memberikan kesedaran dan menolong kami ni dari NGO alam sekitar ini untuk melaksanakan aktiviti murni dan memberikan keutamaan kepada mereka ini untuk membuat segala aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh SAS. Usaha yang lain pula yang dibuat oleh kami ialah memberikan ataupun menyedarkan dengan melakukan satu kempen untuk mengenai kesan negatif. Kesan negatif berunsurkan, bertajukkan dengan alam sekitar, iaitu contohnya seperti aktiviti pembalakan secara berterusan dan pemburuan hidupan liar secara haram. Okey. Seterusnya antara usaha kami lagi, saya terang secara ringkas sahaja usaha kami ni, iaitu kami ni menjalankan program penanaman anak pokok bakau. Kerana apa? Kerana anak pokok bakau ni memberi banyak manfaat. Memberi banyak manfaat kepada alam sekitar. Kerana dengan menjaga atau memelihara hutan paya bakau ini, kita dapat mengurangkan dan mencegah hakisan pantai oleh ombak angin dan arus laut. Dan dalam pada masa yang sama, pokok paya bakau ini juga berfungsi untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada haiwan-haiwan jenis hidupan liar, air dan daratan. Dan automatik menjaga ekosistem haiwan di hutan paya bakau tersebut. Pada akhir sekali usaha yang dilakukan oleh kami, iaitu SAS ini, kami ini bekerjasama dengan badan-badan korporat, badan-badan pertubuhan bukan kerajaan dalam negara dan luar negara. Untuk apa? Untuk memberikan ataupun memperkasakan lagi pembangunan lestari kami ni. Maka itu sahaja daripada saya. Kesimpulan yang boleh saya buat
pada forum kali ini, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, marilah kita bersama-sama berganding bahu bagi memperkasakan lagi pembangunan lestari ini. Saya menyeru kepada semua masyarakat, janganlah kita meletakkan ataupun menanamkan sifat penting diri seperti peribahasa yang berbunyi bagai enau di dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Jadi setakat itu saja daripada saya berikan kepada moderator. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih wakil NGO kita yang hadir pada hari ini. Serta saya tertarik dan berasa bersyukur kerana wujudnya badan NGO yang mampu untuk memberikan idea, bukan sekadar idea, malah membantu dan memberikan usaha untuk melestarikan bumi Malaysia ini dan sekaligus membantu dalam pembangunan lestari pada hari ini. Namun kita lihat inisiatif yang dilakukan ini mempunyai kesukaran dan kepayahan. Jadi perkara yang paling penting adalah dengan pendidikan, yang mana apabila pendidikan dimulakan dari bangku sekolah lagi, maka ianya akan meningkatkan kesedaran kerana sudah dibentuk daripada kecil lagi. Baik, daripada sini saya ingin menjemput Dr. Badrul Amin untuk memberikan sedikit ucapan dan menerangkan sedikit usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dengan telah memberikan soalan kepada saya. Baik. Pendidikan menjadi elemen penting perlu diperoleh semua orang. Setiap negara perlu mempunyai kualiti pendidikan tinggi untuk memastikan negara berkenaan mempunyai kadar celik huruf yang tinggi. Kenapa negara kita kena ada kadar celik yang tinggi? Kerana dia dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa untuk masa depan, memastikan ekonomi maju dan disegani negara luar. Dengan adanya pemimpin yang baik dan pemimpin yang berwibawa, ia akan mendidik semua orang, iaitu mendidik semua anak-anak muda untuk menjaga adab kita dengan alam sekitar. Bukan sekadar alam sekitar, tetapi ia dapat mendidik kita untuk menjadi seseorang yang dapat memimpin negara. Baik. Antara langkah yang boleh diambil daripada Kementerian Pendidikan iaitu KPM dalam memastikan tahap pendidikan di negara ini menjadi lebih berkualiti adalah melalui penerapan maklumat pembangunan lestari dalam sistem pendidikan di negara kita. Elemen ini menerangkan betapa pentingnya pendidikan berkualiti kepada generasi muda sekarang dan masa depan. Tambahan pula, ia menekankan pencapaian pendidikan eksklusif dan berkualiti dapat membuktikan pendidikan antara wahana paling kuat dan terbukti untuk pembangunan lestari. Maklumat ini juga memastikan semua kanak-kanak, orang-orang muda tidak mengira jantina dan status dapat menamatkan pendidikan rendah serta menengah secara percuma menjelang 2030 dengan menamatkan pendidikan rendah dan menengah dengan dapat menamatkan pendidikan tinggi dan rendah, dapatlah kita didik orang-orang muda zaman sekarang untuk lebih berpendidikan pada masa hadapan. Okey. Elemen ini juga bertujuan menyediakan kemudahan sama rata bagi vokasional ditawarkan secara harga berpatutan, mengurangkan jurang di antara jantina dan kekayaan bagi mendapatkan pendidikan serta mencapai akses sejagat ke pendidikan tinggi lebih berkualiti. Maknanya elemen pembangunan lestari ini juga bukan dapat
dapat membangunkan ataupun dapat memajukan ekonomi negara, malah dia dapat memajukan pendidikan di negara kita. Baik, saya tak dapat cakap banyak kerana pendidikan lestari bagi pendidikan ini adalah di mana pemimpin yang akan mengajar semua anak muda untuk menjadi seorang yang lebih berpendidikan, yang mana semua pendidik dapat mengajar orang-orang muda pada zaman sekarang untuk menjaga adab dengan alam sekitar, untuk menjaga adab dengan semua lapisan masyarakat. Bermakna semua orang dapat membangunkan yang mana dapat memajukan negara kita dengan adanya adab kita dengan alam sekitar. Baik, kesimpulannya, pepatah ada menyatakan bahawa pemimpin yang baik adalah daripada yang mana mereka daripada zaman muda mempunyai didikan yang baik. Okey, saya akhiri dengan satu hadis, iaitu daripada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah. Beliau berkata, di antara nikmat Allah terbesar kepada hamba-Nya adalah ilmu yang bermanfaat sehingga mengetahui hukum dan mampu memberi keputusan yang benar di antara manusia. Sekian daripada saya serahkan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Badrul Amin di atas penerangan dan perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Benarlah kata pepatah, melentur bulur biarlah dari rebungnya. Yakni apabila kita lentur anak-anak ini daripada kecil lagi, dan bila dia meningkat dewasa dan mampu menjadi pemimpin yang mampu memimpin negara dengan menerapkan sifat-sifat nilai murni dan membawa pembangunan lestari sebagai tujuan dalam pembangunan di dalam Malaysia ini sendiri. Baik, saya kira selesai sudah kita punya sesi forum pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel-panel yang hadir pada hari ini walaupun bersengkang mata untuk menyertai program pada hari ini dan membantu dalam memberi kesedaran terhadap masyarakat serta memberi inisiatif dan idea-idea menarik untuk dikongsikan bersama. Daripada itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.